Okey, apakah yang dimaksudkan dengan perebutan radioaktif? Kalau nampak rajah seperti ini adalah nukleus unsur atau atom di mana dia mengeluarkan sinar atau dia mengeluarkan charge ataupun unsur lain. Kalau perhatikan, perebutan radioaktif adalah proses rawak dan spontan. Nah, ini takrifan dia. Di mana nukleus yang tidak stabil memancarkan sinaran radioaktif sehingga nukleus tersebut menjadi stabil yang kita bincangkan tadi. Kemudian contoh unsur radioaktif yang mempunyai nukleus yang tidak stabil dan merebut secara spontan dengan memancarkan sinar radioaktif. Contoh lain ialah karbon 14, kita ada radon 222, kemudian thorium 234, uranium 238, dan tadi kita pun ada bincangkan kobalt yang menghasilkan sinar gamma. Dan bagaimanakah unit radioaktifan ini diukur? Unit pengukuran bagi radioaktifan ini adalah menggunakan Curie, Curie iaitu CI, dan kadar perebutan nukleus tidak stabil atau keaktifan dalam perebutan nukleus diukur dalam unit Curie. Jadi kita tahu unsur itu menjadi lebih stabil memancarkan sinar, dan untuk 1 Curie maksudnya adalah 3.7 10 kuasa 10 perebutan dalam masa 1 saat. Begitu banyak bahan yang merebut dalam 1 saat. Dan kalau perhatikan unit yang di sebelah kanan, kita usahakan unit sebelah kanan ni dia ada tulis 1 CI kan. Apa CI tadi? CI ialah unit bagi radioaktif, iaitu 1 Curie maksudnya 3.7 darab dengan 10 kuasa 10 perebutan dalam masa 1 saat. Jadi banyak kali rebutan dalam masa 1 saat. Jadi unit SI international bagi radioaktifan ialah becquerel. Okey, becquerel tadi ada Anton Becquerel tu kan. So dia gunakan nama ni dengan memberi maksud 1 becquerel ialah 1 perebutan sesaat. Jadi 1 becquerel maksudnya 1 perebutan. Kalau 1 Curie ni ialah berapa kali perebutan? 3.7 darab 10 kuasa 10 perebutan dalam masa 1 saat. Itulah beza antara becquerel dan Curie. Separuh hayat perebutan membawa maksud kita ada satu bahan tidak stabil, dia akan menjadi separuh daripada keadaan asal. Contoh di sini kalau kita ada 1, maka separuh daripada 1 ialah 0.5 kan. Jadi kita lukis graf, kita dapati bahawa untuk menjadi separuh daripada keadaan asal dia mengambil masa berapa. Ini separuh masa yang pertama. Kemudian daripada setengah bahan itu dia akan separuh daripada setengah, atau dengan kata lain dia tinggal suku lagi lah kan. So suku itu dipanggil sebagai perebutan kali kedua. Dan apabila bahan ini mereput daripada suku, dia mereput menjadi berapa? Okey, so dia akan mereput dipanggil separuh hayat ketiga, kemudian separuh hayat keempat, dan apabila dia habis mereput maka dia dipanggil habislah perebutan, dia telah membentuk satu keadaan yang stabil. Jadi apakah maksud separuh hayat? Perebutan radioaktif adalah tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum sekalipun mereput berkurang menjadi setengah dari nilai asal. Nilai asal tadi 1 kan. So bila setengah daripada 0.5. Jadi gambaran secara grafik rajah ini menunjukkan bilangan nukleus yang belum mereput itu berkurang dengan masa yang ditunjukkan dalam rajah. Jadi itulah yang dikatakan sebagai separuh hayat. Separuh hayat bahan itu maksudnya setengah daripada jumlahnya berapa masa diambil. Kertas pai ini mungkin lebih menerangkan. Katalah satu bahan sebelum mereput keadaannya begini, penuhlah kan, belum mereput. Tetapi setelah dia melalui separuh hayatnya, katakanlah separuh hayatnya mengambil masa 5 hari kan, maka yang belum mereput tu adalah tinggal setengah. Tetapi dia akan, yang setengah ni akan mereput kali kedua, mengambil masa 5 hari lagi. Jadi jumlah semua 10 hari. Pada hari ke-10 yang tinggal bagi bahan atau unsur nukleus ini ialah tinggal 1 suku. Dan dalam masa 5 hari lagi, maka 1 suku ni dia menjadi separuh. Kalau menjadi separuh dia 1/8 kan. So jumlah semua adalah 15 hari. So berapa kali mereput? 1, 2, 3. Satu contoh soalan, satu unsur yang bernama protactinium 234, simbol Pa 234, mereput menjadi uranium. Akhirnya dia menjadi uranium 234, iaitu simbol U234 dengan separuh hayat. Berapa separuh hayatnya? Dituliskan sebagai T setengah ialah separuh hayat. Sekali dia menjadi separuh ialah 5.2 jam. Jadi hisumkan jisim Pa 234 selepas 20.8 jam dengan jisim asalnya mula-mula sekali adalah 80 gram.
Okey, jadi untuk penyelesaiannya ialah awak kena ambil kira. Untuk separuh hayat bagi bahan ini, protactinium ni ialah 5.2 jam dan awak diberi 20.8 jam. Jadi awak bahagikan masa 20.8 jam ni dengan 5.2 jam bermaksud berapa kali? 1, 2, 3, 4. 4 kali dia mengalami proses separuh perebutan. Jadi separuh hayat bagi bahan dengan 80 gram ini ialah pada kosong jamnya sampai 5 jam, 0.2 jam dia menjadi separuh, iaitu 80 jadi 40. Kemudian 5 jam, 0.2 lagi dia menjadi separuh daripada 40, iaitu 20 gram. Kemudian berapa jam lagi? 5 jam, 0.2 jam. 5.2 jam lagi untuk perebutan kali yang keberapa, separuh hayat yang ketiga. Dia tinggal 10 gram dan dia mereput untuk separuh hayat yang keempat ialah tinggal 5 gram. Sebab awak perhatikan graf ini. Graf ini kalau awak tengok kalau masanya kosong masanya ialah 800. Tetapi apabila dari 800 dia menjadi 400 per saat, 40 saat. Hayat kali pertama. Kalau kita tanya berapakah separuh hayat kali kedua? Sebab kalau sekali separuh hayatnya 40 saat. Jadi pada 80 saat berapa tinggal? 200. Juga contoh soalan di mana keaktifan dalam unit becquerel bahan inilah 120. Kalau 120 dia punya keaktifan, separuh hayatnya berapa? Dia menjadi berapa? 60 kan? Jadi dalam grafnya tengoklah 60. Awak buat garis putus-putus guna pembaris. Kemudian bila awak bersilang dengan graf yang telah dilukis tadi, awak turun didapati bahawa masa diambil untuk separuh hayat ini adalah ditandakan dalam jadual. Ini dia tak tanya berapa kan, tapi daripada sini awak dapat tahu nih di antara 5 ke ini 8 kan, ada 8 saat nih.